Ringgit ditutup rendah semula apabila permintaan terhadap dolar yang kukuh terus mendominasi di tengah-tengah kebimbangan terhadap keputusan mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan dan kerisauan yang semakin meningkat terhadap risiko pertumbuhan China. Itu adalah semalam dan juga ketidaktentuan dalam pasaran minyak yang menyebabkan harga tersekat pada $100 setung turut menjejaskan mata wang tempatan. Pada 6 petang Rabu, mata wang tempatan susut 0.06% kepada 4.3565 berbanding dolar. Bagi mengulas lanjut keadaan ini, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Afzal Nizam. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Okey, pertama sekali kalau kita melihat nilai ringgit yang semakin menyusut dalam keadaan semasa ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Namun kalau kita melihat asas ekonomi kita juga adalah kukuh kalau kita sifatkan dengan harga komoditi yang mungkin lebih tinggi, pendapatan kita akan tinggi, harga minyak tinggi juga akan membawa kepada keuntungan kepada kita dalam satu aspek. Dan pada masa yang sama kita melihat permintaan domestik kita pulih antara yang terpantas di rantau ini. Bagaimana kita melihat asas ekonomi yang kukuh ini, adakah tidak diterjemahkan kepada asas ringgit yang sepatutnya lebih kukuh? Okey, satu perkara kita kena iktiraf ataupun recognize sebenarnya pasaran mata wang ni sebenarnya terdedah kepada sentimen pasaran dan kemudian terdapat yang kata tu volatility ataupun kemerorapan yang agak kata tu ekstrim ya. Kalau saya nak kaitkan di sini, kalau kita melihat indeks US dollar tu sendiri, maksudnya indeks dolar tu macam mana nilainya bergerak dan dolar ni pula sentiasa kita anggap dia sebagai safe haven currency ataupun currency ataupun mata wang yang selamat. Dia mencecah paras tertinggi buat masa ni 103 mata macam tu sekarang ni. Tapi kalau kita bandingkan semasa situasi COVID-19 pada tahun 2020, dia mencecah paras 102.8 juga. Maksudnya situasi dolar tu sendiri meningkat mendadak ketika COVID dan sekarang ni mendadak juga naiknya malah melebihi situasi COVID-19. Jadi maksudnya sekarang pasar mata wang sedang orang kata tu memerhati ataupun sedang menilai apakah yang bakal diputuskan pada mesyuarat FOMC pada minggu hadapan, iaitu antara 3 hingga 4 Mei nantilah. Dan kalau berdasarkan kebarangkalian ditunjukkan oleh pasaran derivatif Fed Fund Futures ya, nampak gaya mesyuarat akan datang tu kenaikan 50 mata asas tu dah macam is a given. Cuma sekarang ni kita tak pastilah sama ada betul-betul ke 50 mata asas kenaikan kadar syarikat ataupun lebih lagi. Jadi situasi kadar syarikat itu sebenarnya banyak menentukan kata tu ada 7 pergerakan mata wang dolar dan juga maksudnya mata wang currency yang lain lah termasuk Malaysia. Dan ketidakpastian terhadap kuantum ataupun magnitude kenaikan kadar syarikat itu merupakan satu ketidakpastian yang sangat-sangat besar buat masa ini. Kerana kita berhadapan dengan bukan sahaja kadar faedah tetapi tentang saiz kunci kira-kira ataupun balance sheet oleh Federal Reserve ni, bagaimanakah ia akan dikurangkan? Adakah dia dikurangkan secara drastik ataupun dikurangkan secara gradual ataupun berdikit-dikit? Tapi indication ataupun signal ataupun isyarat yang diberikan oleh beberapa ahli mesyuarat FOMC itu sendiri nampak gayanya seperti mereka menyangkakan pergerakan yang lebih agresif. Jadi perkara ini sebenarnya yang saya rasa menjadi titik tolak kenapa ringgit dan juga mata wang yang lain begitu lemah pada masa ini. Okey, tapi kalau kita melihat juga itu adalah faktor membawa kepada kelemahan ringgit, tapi sudah pasti kesannya kepada ekonomi kita iaitu salah satunya imported inflation lah. Kalau kita melihat, bagaimana untuk kita melihat sejauh mana imported inflation ini akan berlaku disebabkan oleh kelemahan ringgit setakat ini? Okey, kalau kita melihat data yang terkini, kadar inflasi kita iaitu 2.2%. Kekal 2.2% itu maksudnya bulan Mac pun 2.2%, bulan Februari juga 2.2%. Jadi dasar kerajaan berkenaan subsidi, dasar kerajaan berkenaan kawalan harga yang saya kira kalau melihat komposisi indeks harga pengguna itu sendiri mewakili satu angka yang agak besar, sekitar 1/3. Jadi dasar kerajaan itu sendiri banyak orang kata itu membantu dalam mengekang kesan inflasi yang diimport. Dan kalau kita melihat kadar inflasi kita sekarang seperti saya katakan tadi 22%, kalau kita melihat angka di Amerika Syarikat 8.5%, kalau ikut teori purchasing power parity sepatutnya ringgit lebih kukuh lah kerana kadar inflasi kita lebih rendah. Tapi itu tidak berlaku lah kerana seperti yang saya katakan tadi banyak ditentukan oleh faktor sentimen. Tetapi kalau melihat kesannya tu buat masa ni secara umumnya terkawal, tetapi ialah barang-barang yang tidak dikawal seperti bahan mentah lain-lain ataupun makanan semuanya itu mungkin akan
memberi kesalahan sunnah kerana kita banyak mengimport makanan. Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, iaitu merupakan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Kita mengulas tentang kedudukan ringgit yang menyusut pada ketika ini berbanding nilai dolar. Kita akan beristirahat seketika, kita akan kembali selepas ini.